Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang versus KL City dalam saingan Piala Malaysia First League, yang mana KL menang 4-0. Satu jaringan yang besar. Selepas ni nak ambil alih daripada Boyan Hodok, memang KL City tak berhenti-henti menjaringkan lebih dari 2 gol. So gol semalam Zafri Yahya 1, Cici Kipre 2, Romain Morales 1, dan semua gol ni adalah berpunca daripada kesilapan pemain-pemain Penang sendiri. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan KL City. Apakah perkara yang positif yang kita boleh katakan tentang pasukan KL City pada perlawanan ini? Untuk perlawanan ini, KL City, perkara positif yang pertama, mereka berjaya untuk memanfaatkan segala kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan Penang untuk mereka menjaringkan gol. Yang mana kalau kita lihat daripada gol pertama yang dijaringkan oleh Cici Kipre, iaitu ketika Adib Raub bawa bola dalam transisi untuk menyerang pasukan KL City, dan Adib Raub melakukan passing, yang mana passing dia tu tak sampai, yang mana Sebastian Avazini berjaya untuk intercept passing tersebut dan melakukan through kepada Cici Kipre, yang mana Cici Kipre membuat larian di antara dua defend, yang mana ada ruang yang besar dan juga gap yang ditinggalkan antara Rafael Victor dan juga seorang lagi pertahanan Penang yang boleh dikatakan terlalu jauh untuk mereka cover pergerakan ataupun larian yang dilakukan oleh Cici Kipre. Cici Kipre dapat bola tu, dia bawa bola terus ke depan dan sudahkan dengan tenang. So kesilapan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan pasukan Penang tersebut berjaya dimanfaatkan dengan baiklah oleh barisan hadapan dan juga barisan tengah KL City untuk menghukum. Dan kalau kita tengok gol kedua ya daripada Cici Kipre, yang mana gol kedua pun kita boleh nampak yang Paulo Josue meletakkan bola ke dalam D-box dan Cici Kipre yang tidak dikawal melakukan free header sahaja. Sedangkan Paulo Josue ketika itu dikawal oleh 2 orang player dan Rafael Victor terlepas lagi marking yang dilakukan kepada Cici Kipre. So pertahanan pasukan Penang semalam memang banyak loose marking dan banyak buat simple mistake, menyebabkan pasukan KL berjaya untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Kalau kita lihat gol terakhir lah senang cerita daripada Romain Morales, kita boleh nampak Aumintu yang mana buat mistake, sepatutnya dia boleh recover lah bola tu, tiba-tiba dia tak clear ataupun dia tak recover bola tu. Romain Morales ambil, berjaya untuk cut the ball dan bawa bola ke depan dan sudahkan dengan ketenangan. So memang semalam yang tu benda yang positif lah yang ditunjukkan oleh pasukan KL City untuk memanfaatkan setiap kesilapan daripada pihak lawan untuk mereka skor the goal. Itu perkara yang bagus yang pertama. Yang kedua, kalau kita boleh puji tentang pasukan KL City ni adalah bagaimana permainan mereka yang ditunjukkan oleh Zafri Yahya, yang mana Zafri Yahya pada perlawanan ni bermain dengan sangat cemerlang dan berjaya menjaringkan satu gol world class, bang gol lah, memang super lah gol tu kan. So memang obviously Zafri Yahya adalah antara penggerak utama di bahagian tengah pasukan KL dan berjaya untuk menjaringkan gol yang orang kata apa, world class. Dah beberapa game dia menjaringkan gol world class. So saya mengharapkan dengan jumlah jaringan yang dia dah skor ni, dia dapat diberi peluang untuk bermain bersama dengan skuad kebangsaan pula sebab memang dia deserve untuk berada dalam Harimau Malaya. Based on dia punya current performance, memang he is one of the best yang ada di Malaysia di bahagian tengah. So benda tu yang positif lah tentang pasukan KL apabila mereka ada world class player di bahagian tengah, iaitu Zafri Yahya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat daripada segi defending structure pasukan KL City, kita boleh bagi pujian. Walaupun pada perlawanan semalam Penang beberapa kali berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan KL, tetapi akibat daripada ketumpulan dan juga serangan yang dilakukan tidak berjaya disudahkan dengan baik, pasukan KL terselamatlah daripada dibolosi. Tetapi in term of overall, boleh dikatakan defending ataupun backline pasukan KL bermain dengan sangat baik, iaitu Giancarlo, Marco Zidem, Kamal Azizi. Walaupun ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh mereka hampir dihukum, ataupun kesilapan yang dilakukan oleh mereka hampir dihukum oleh pasukan Penang lah. Jadi benda-benda macam itulah yang kita boleh katakan untuk KL. Jadi secara overall KL semalam memang mereka sangat kompos, mereka manfaatkan kesilapan lawan, finishing mereka on point, mereka tak mudah buat mistake dan mereka berjaya untuk kekal dengan jaringan 4-0 dan manfaatkan setiap gol yang mereka dapatkan. So mereka membawa satu jumlah yang besar untuk Penang comeback di second league nantilah kan. So benda tu agak mustahil, tapi apa-apa pun dalam bola sepak tak ada yang mustahil. Jadi itu untuk pasukan KL. Untuk pasukan Penang, sebenarnya untuk pasukan Penang, apa yang kita lihat daripada segi attacking structure apabila kemasukan Adriano
Kemasukan Adriano adalah satu perkara yang membawa kepada satu dimensi yang baru, kepada satu corak permainan yang sangat efektif kepada bahagian hadapan pasukan Penang. Yang mana Adriano banyak menggerakkan gerakan serangan yang sangat efektif, membawa masuk ke dalam D-box, melakukan percubaan dan sebagainya, link up play yang sangat bagus di bahagian tengah, berjaya untuk beberapa kali untuk beat pertahanan lawan melakukan percubaan. Tetapi in term of finishing ataupun execution ataupun daripada segi bantuan daripada teammate yang lain, Adriano jarang dapatkan. So benda tu agak mengecewakan lah. Sebab mereka ada Adriano, why not put Adriano at the first? Tetapi kenapa dah ketinggalan sampai dah bawa 3-0 baru nak bawa masuk Adriano? Dah terlambat lah waktu tu. Kalau mereka bawa masuk Adriano bergandingan dengan Abdul, mungkin akan jadi lebih efektif lah waktu first half. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ni Akif Syahiran. Untuk ni Akif, game ni dia banyak create chances ataupun banyak create peluang kepada bahagian hadapan dengan true ball dan sebagainya. Tetapi daripada segi kekreativitian yang ditunjukkan oleh ni Akif dah bagus. Cumanya daripada segi hantaran-hantaran yang dilakukan kepada bahagian hadapan pula gagal untuk sudahkan dengan baik. Tetapi overall ni Akif bermain dengan baik. Dia berjaya untuk create peluang, berjaya untuk cipta peluang. Tapi daripada segi ketumpulan ataupun daripada segi serangan, mereka daripada segi finishing, mereka tak mampu untuk mencari jawapan tersebut lah, even satu gol. Dan untuk Osman Fane yang bertindak sebagai pivot defensive duty, dia berjaya untuk cover up bahagian tengah dengan sangat bagus. Tetapi untuk kelemahan ataupun kekurangan Penang yang ketara adalah tentang back four, yang mana back four mereka memang untuk game ni banyak loose marking, ruang banyak diberi, terlalu expose menyebabkan Katul berada berkesorangan. So apabila backline terlalu banyak terekspos, terdedah, memang kecewa lah Katul, sebab gol-gol yang dilakukan tu bukan kesilapan Katul, disebabkan kesilapan defense. So agak kecewa lah. Defense patutnya semalam perlu lebih proper, perlu lebih compact, tutup ruang, tak bagi ruang. Ni bagi Kipre ruang yang besar, bagi Kipre tak ada orang marking, loose marking kan. Zafri Yahya buat volley pun tak ada orang jaga. Bola boleh clear, tak mau clear. So agak mengecewakan lah Penang semalam kan. Sebab midfield dan juga attacking dah mereka cuba sedaya upaya, tapi mereka tak ada luck ataupun mereka kena baiki lagi daripada final execution. Yang tu je lah untuk ulasan saya. Assalamualaikum.